Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة عقدة من من لساني لساني يفقه يفقه قولي قولي آمين. Amin. Okey, siapa yang dah masuk, buka buku teks BM muka surat 68. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak takkan dengar suara Muallim. Waalaikumsalam. Okey, buka buku teks BM muka surat 68. Siapa yang tak ada buku, boleh tengok kat depan ni, Muallim tunjukkan. Hari ni Muallim nak ajar awak tentang kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan juga kesalahan tanda baca. Muallim nak ajar awak macam mana cara kita nak menghasilkan penulisan tanpa ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan juga kesalahan tanda baca. Okey, mari kita pergi satu persatu. Okey, tengok dulu dekat depan ni. Muallim terangkan dulu kepada awak apa itu yang dimaksudkan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Okey, yang pertama, ejaan. Satu kumpulan konsonan dan vokal yang mempunyai status unik iaitu sebagai satu unit. Maksudnya hari ini Muallim nak jawab macam mana awak nak buat karangan, macam mana awak nak menulis ayat tanpa ada kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan kesalahan imbuhan. Kalau kesalahan ejaan ni macam biasalah, ejaan kita nak eja sesuatu perkataan mestilah betul, tak boleh salah. Itu kalau ejaan. Kalau tanda baca pula simbol yang bertindak untuk menunjukkan struktur serta penyusunan penulisan. Kalau tanda baca, macam ni tanda baca. Sama ada dalam ayat itu kita nak tutup dengan noktah ataupun koma ataupun tanda soal, tanda seru, tanda sempang dan juga huruf besar. Kalau ayat penyata kita tutup dengan tanda titik. Kalau ada koma, kena koma bila ada pilihan. Bila itu ialah ayat tanda tanya, kita kena tutup dengan tanda tanya. Kalau ayat seru, kita tutup dengan tanda seru. Kalau kata ganda, kita sempang. Huruf A, huruf besar, huruf kecil, kita kena tengok. Kalau permulaan ayat, kena huruf besar. Kalau kata nama khas, kena huruf besar. Itu kalau tanda baca. Yang ketiga pula tentang imbuhan. Merupakan tambahan perkataan pada kata dasar sebagai pelengkap kepada struktur ayat. Imbuhan ni sama ada dia bermula dengan me ke, ataupun pen, ataupun berakhir dengan an ke, kalau imbuhan. Okey, tak apa. Kita tengok satu persatu. Okey, tengok. Ni dalam buku teks awak ni. Muka surat 68. Ini apa yang boleh tunjuk kat depan ni adalah apa yang ada dalam buku teks awak. Okey, ini maksud dia mengedit dan memurnikan teks. Maksudnya dalam petikan ini yang pukul 8 pagi ni yang bermula ni. Okey, dalam buku teks awak tu. Okey, yang ni kita tengok satu persatu. Ini kampung, tajuk dia Kampung Ceti Melaka. Hadif dan kawan-kawannya baru pulang daripada mengikuti rombongan di Melaka. Hadif dengan kawan-kawan dia ni pergi
rombongan ke Melaka, ke kampung Ceti Melaka. Okey, kalau awak tengok dalam kotak ni, dalam nombor 1 pukul 8 pagi, nombor 2 pukul 9 pagi, nombor 4 pukul 11 pagi, nombor 3 muka surat sebelah tu pukul 10 pagi. Ini ialah tentatif dia. Pukul 10 pagi masa dekat sana apa yang dah Hadib buat. Pukul 9 pula apa yang buat dan begitu juga seterusnya. Okey, dalam petikan ini, okey, kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama pukul 8 pagi tu. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas menuju ke Bandar Melaka. Kami tiba di kampung Heti pada pukul 8.45 pagi. Kami diberi taklimat terlebih dahulu tentang perlunya menjaga disiplin semasa lawatan. Okey, tengok nampak tak dalam teks ni ada tulisan yang dia warnakan dengan warna merah jambu. Kat sini dia bagi menaikkan. Lepas tu dia bagi kotak putih kat sini. Lepas tu ada disiplin. Okey, maksudnya dekat sini dalam ayat ini dia ada kesalahan. Ustaz, maaf ya Ustaz. Waalaikumsalam, tak apa. Kat buku teks muka surat 68. Buku teks muka surat 68. Kita bincang yang ni. Okey, dalam petikan ni yang diwarnakan ni, yang menaikkan kotak yang warna putih ni, lepas tu disiplin ni, dalam ayat ini ada 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama berkaitan dengan kesalahan imbuhan. Kesalahan yang kedua berkaitan dengan tanda baca. Dan kesalahan yang ketiga berkaitan dengan kesalahan tanda baca, imbuhan dan juga apa satu lagi? Kesalahan tanda baca, imbuhan dan juga ejaan. Okey. Saya dan kawan-kawan menaikkan bas menuju ke Bandar Melaka. Menaikkan, ni betul tak dia gunakan imbuhan dia? Kata dasar kat sini ialah naik. Kata dasar. Itu kata dasar dia. Lepas tu dia bagi imbuhan pula. Menaikkan, betul tak menaikkan? Kat sini dia ada kesalahan imbuhan. Salah. Salah. Sepatutnya apa? Menaiki. Pandai. Menaiki. Sepatutnya menaiki. Itu imbuhan. Maksud dia kesalahan imbuhan. Kat sini dia bagi menaikkan. Dia bagi imbuhan kan dan me. Imbuhan me ni dah betul. Tapi kan ni salah. Imbuhan dia salah. Sepatutnya ki. Imbuhan akhiran ain. Sepatutnya saya dan kawan-kawan menaiki. Kalau mualim. Ya. Kalau letak menaikkan tak sesuai Menaikkan tak sesuai. Dia salah. Yang sesuainya menaikkan. Menaiki. Kalau menaikkan awak angkat dia. Awak naikkan dia. Tapi ini menaiki. Saya dan kawan-kawan menaiki bas menuju ke Bandar Melaka. Kalau yang pertama ni kesalahan imbuhan. Setakat ni semua faham tak? Faham? Okey, mari kita tengok yang ke seterusnya. Okey, kat sini dia dah bagi dah. Okey, yang pertama ni dia bagi menaikkan. Sepatutnya ini dipanggil kesalahan imbuhan. Kalau gunakan imbuhan kan kat sini kurang sesuai. Yang betul ialah menaiki. Sepatutnya saya dan kawan-kawan menaiki bas menuju ke Bandar Melaka. Yang pertama ni ialah kesalahan imbuhan. Itu yang pertama. Okey, yang dalam kedua ni yang dalam kotak juga dia bagi. Dalam kotak kat sini kesalahan apa? Kesalahan tanda baca. Itu yang kedua. Kesalahan tanda baca. Dia bagi kat sini Heti. Sepatutnya kampung Ceti. Sepatutnya Ceti. Dan Ceti ni kata nama khas mestilah huruf besar. Kalau gunakan Heti salah. Sepatutnya Ceti. Si besar. Kata nama khas. Itu yang kedua. Yang ketiga kat sini pula dia bagi disiplin. Ini ialah kesalahan ejaan.
Kat sini dia bagi ejaan dia DISPLIN. Salah ejaan dia. Dia tertinggal huruf air. Kalau kat sini discipline. Sepatutnya disiplin. Dia kena ada air. Itu maksud dia. Kita tengok dalam sesuatu ayat sama ada dia ada kesalahan imbuhan ataupun kesalahan tanda baca ataupun kesalahan ejaan. Okey, setakat ni semua faham tak? Boleh input lagi tak? Faham Faham. Okey, tengok pula yang kedua. Yang kedua, nombor 2. Okey, kat sini kita tengok pula. Okey, nampak tak yang kedua? Okey, mari kita tengok satu persatu. Kat sini kami melawat ke kawasan perumahan Kampung Ceti yang terletak di Gajah Berang, Melaka. Tengok dia bagi Ceti. Terletak. Kat sini kita panggil dia kesalahan ejaan. Sepatutnya kesalahan imbuhan ni. Dia bukan terletak tapi ter. Dia kena imbuhan ter. Kalau terletak salah, terletak sepatutnya. Kampung Ceti yang terletak. Jadi yang betulnya ialah terletak. Okey, yang kedua kat sini pula rumah-rumah. Ini dipanggil kata ganda. Rumah-rumah sepatutnya awak kena letak tanda sempang. Ni tanda sempang. Kalau kosong rumah-rumah salah. Sepatutnya kena ada tanda sempang ni. Rumah-rumah. Rumah-rumah yang mendiami masyarakat. Yang ketiga ni kesalahan imbuhan. Mendiami tak sesuai. Sepatutnya didiami. Rumah-rumah yang didiami itu yang betul. Yang betul sepatutnya didiami masyarakat Ceti masih kekal tradisinya sehingga sekarang. Okey, setakat ni semua jelas? Semua boleh faham lagi? Jelas Okey, kita tengok pula yang ketiga. Okey, yang ketiga. Kami berpeluang untuk melawat ke Muzium Ceti. Di situ terdapat pelbagai koleksi di muzium itu. Antara koleksi yang terdapat di muzium tersebut termasuklah pakaian tradisional. Kat sini kesalahan dia ialah kesalahan aspek ejaan. Tradisional. Tengok dia gunakan T. Ejaan dia guna T kat sini. Salah. Ejaan tradisional bukan T tapi S. Ejaan yang betul. Tradisional. Kalau gunakan T sebutan dia tradisional. Itu salah. Tradisional. Jadi patutnya kena gunakan S. Tradisional. Ini termasuk dalam kesalahan ejaan. Okey, yang kedua, pakai lelaki pula ialah baju kemeja dan kain pelikat. Pakai, ini kata dasar. Sepatutnya kita kena letak imbuhan dia. Kena letak imbuhan apa? Pakaian. Yang betul, baru betul. Kalau pakai, ini kita sedang buat kerja, kita sedang pakai. Tapi ini dia nak bagi tahu tentang pakaian lelaki. Sepatutnya yang betul. Pakaian lelaki pula ialah baju kemeja dan kain pelikat. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, tengok pula nombor 4. Kat sini ada banyak kesalahan dia buat. Okey, yang pertama kita tengok yang pertama. Kesalahan apa yang dia buat yang pertama? Kemudian pukul 11 pagi ni pula, kemudian kami bergerak ke majlis. Betul tak ejaan majlis macam ni? Salah. Ejaan majlis dia tak ada E. Yang betulnya ialah majlis. M-A-J-L-I-S. Majlis. Itu dipanggil kesalahan ejaan. Ke majlis. Majlis kalau ada I salah. Majlis. M-A-J-L-I-S. Ke majlis perkahwinan masyarakat Ceti yang terletak berhampiran dengan muzium. Okey, di situ kami dapat melihat persandingan.
Kat sini dia ada kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca ingat sama ada titik atau koma atau tanda seru ataupun tanda tanya ataupun tanda sempang. Kat sini sepatutnya di situ dia kena koma. Sepatutnya kena letak koma. Di situ koma, kami dapat melihat persandingan sepasang pengantin. Kat sini kesalahan apa? Sepatutnya kena ada titik. Dah habis ayat. Sepasang pengantin titik. Lepas tu kat sini pengantin digunakan P besar. Permulaan ayat kena huruf besar. Jadi kat tiga ni dia ada kesalahan tanda baca. Sepatutnya kena ada tanda titik. Pengantin perempuan berpakaian songkit. Songkit salah. Bukan air tapi I sepatutnya. Kalau air salah. Yang keempat ni dia ada kesalahan ejaan. Songkit bukan S-O-N-G-I-K. K-I-T salah. Sepatutnya S-O-N-G-K-E-T. Kit, songkit. Bukan air tapi kena I. Okey, setakat ni semua jelas? Boleh faham? Okey, kita Jelas. Okey, tengok pula yang terakhir sekali. Kami sempat melihat kolam yang dihasilkan. Kemudian kami pulang dengan perasan riang. Perasan, kesalahan ejaan. Sepatutnya bukan perasan tapi perasaan. Dia tertinggal ni. Kami pulang dengan perasaan riang. Itu baru betul, perasaan. Kalau perasan, salah. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingati kami agar menghormati budaya lain. Kat sini, dia ada kesalahan imbuhan. Mengingati kurang sesuai. Sepatutnya mengingatkan. Mengingatkan. Betul, pandai Adam. Pengalaman melawat ke Kampung Ceti Melaka mengingatkan. Imbuhan kan sepatutnya. Mengingatkan kami agar menghormati budaya lain. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Sesiapa nak tanya soalan? Faham. Tak ada. Okey, semua faham? Boleh faham? Boleh bezakan tak antara tiga tu? Kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan kesalahan tanda baca. Boleh faham? Okey, kalau semua jelas, sekarang Mualina awak buka buku teks bahasa Melayu muka surat 75. Buka buku teks BM muka surat 75. Dalam buku teks awak tu muka surat 75 tu, mari kita cuba kenal pasti kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca dan juga kesalahan imbuhan. Okey, siapa yang tak ada boleh tengok kat depan ni, boleh tunjukkan. Okey, yang pertama kita baca dulu. Tajuk dia Tempoh Orang Asli. Itu tajuk dia. Okey, dalam buku teks awal muka surat 75 ni, ini dipanggil sebagai karangan surat rasmi. Nanti awak akan belajar tentang benda ni dan nanti awak dah masuk darjah 5, darjah 6, awak kena buat sendiri. Ini dipanggil karangan surat rasmi. Nanti awak kena buat sendiri. Nanti awak akan belajar pula benda ni. Okey, mari tengok pula. Dalam petikan ini dia ada kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan dan juga kesalahan imbuhan. Mari kita cuba betulkan petikan karangan ini. Yang mana salah kita cuba betulkan dia. Okey, tajuk dia Tempoh Orang Asli. Hadib membaca maklumat tentang perhiasan orang asli daripada surat yang dikirimkan oleh pihak muzium. Surat ni dikirim oleh pihak muzium kepada Hadib.
Okey, mari kita tengok. Yang pertama. Okey, kat sini dia bagi tuan, lepas tu dia ada bagi kotak warna biru. Kat sini dia ada kesalahan apa? Adakah kesalahan ejaan ataupun imbuhan ataupun tanda baca? Siapa boleh tahu? Tanda baca. Tanda baca. Pandai Anas. Betul. Tanda baca. Sepatutnya kena ada apa dekat sini? Titik. Titik, bukan titik, tapi koma. Sepatutnya koma. Tuan, koma. Pengesahan maklumat tentang tempoh orang asli. Okey, yang dalam petikan ni yang dibagi warna merah-merah ni, lepas tu yang ada kotak biru putih ni, itu ialah kesalahan yang kita kena betulkan. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, kita dah betulkan yang ini. Tuan, koma. Kat sini sepatutnya kena ada koma. Ini dipanggil kesalahan tanda baca. Okey, yang kedua, mari kita tengok. Merujuk perkara di atas, pihak Muzium Seni Kraf Orang Asli ingin mengesahkan maklumat yang dikehendaki oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan tentang tempoh orang asli. Okey, untuk maklumat pihak Tuan, orang asli merupakan penduduk peribumi yang tinggal di daerah pendalaman. Okey, apa kesalahan kat sini? Peribumi, kesalahan apa yang kat sini ada? Imbuhan. Imbuhan, bukan imbuhan, tapi kesalahan ejaan. Peribumi, sepatutnya ejaan dia yang betul macam mana? Prabumi. Bukan Prabumi. Dia Peribumi. peribumi. Itu ejaan yang betul. Peribumi. Ingat ejaan yang betul, peribumi. Peri, kat sini dia bagi PRI. Salah, sepatutnya kena ada I. Peribumi. Okey, yang kedua pula pendalaman. Okey, kat sini kesalahan apa? Ini kesalahan Imbuhan. betul, imbuhan. Dia bukan pendalaman tapi sepatutnya pedalaman. Dia tak ada N. Kalau dekat sini dia bagi ada N, pendalaman, tapi sepatutnya pedalaman. Okey, perbezaan pendalaman dan juga pedalaman. Kalau pendalaman yang ada N ni, ini ialah suatu proses ataupun kerja untuk kita mendalamkan sesuatu. Kalau pedalaman berkaitan dengan tempat tinggal. Kat sini dia bagi daerah. Tinggal di daerah. Jadi bila tinggal dia, tempat tinggal dia, kita gunakan pedalaman. Dia tak ada N. Pedalaman. Itu yang betul. Yang ketiga, mereka mempunyai perhiasan yang istimewa. Ini kesalahan apa pula? Kesalahan imbuhan ke, tanda baca ke, ejaan? Ini kesalahan ejaan. Macam mana nak eja istimewa? I-S-I T-I ke T-I? Kat sini dia bagi I. Sebetulnya yang betul ya istimewa. Istimewa sepatutnya. Ingat ejaan istimewa. Dia bukan I. Tapi I. Itu yang betul. Bukan istimewa. Istimewa. Okey, setakat ni semua faham lagi? Boleh faham tak? Boleh follow lagi? Faham. Faham. Okey, mari kita tengok pula nombor 3. Yang ketiga ni. Okey, antara perhiasan yang terkenal. Betul tak terkenal? Kesalahan apa kat sini? Dia bagi Ejaan. terkenal. Sepatutnya Ejaan. Sepatutnya kenapa? Ada R. Dia ada Terkenal. R. Terkenal. Sepatutnya kena ada R. Bukan terkenal tapi terkenal. Dia kena ada R. Terkenal. Termasuklah tempoh. Tempoh merupakan perhiasan. Betul ke perhiasan? Kesalahan imbuhan. Sepatutnya perhiasan. Perhiasan. Kena ada R. Perhiasan. Ingat. Yang digunakan di atas kepala, tempoh ini diperbuat daripada daun kelapa, daun nipah, kulit kayu terap, kulit kayu gaharu dan daun rumput.
Okey, kat sini ada kesalahan tanda baca. Sepatutnya kena ada apa dekat sini? Koma. Betul. Kena ada koma Koma. sepatutnya. Daun kelapa, koma. Okay. Sepatutnya dia kena koma. Dia ada banyak pilihan dekat situ. Daun kelapa, koma. Daun nipah, koma. Daun kayu terap, koma. Kulit gahayu dan daun rumput, titik. Tempuk dihasilkan daripada seni anyaman. Orang asli pandai meanyam. Betul tak meanyam? Salah. Salah. Sepatutnya apa? Menyayang. Dia imbuhan meng. Menganyam. Imbuhan meng. Menganyam. Sepatutnya bukan me tapi meng. Kena ada air, kena ada G. M-E-N-G. Menganyam. Menganyam pelbagai bentuk tempuk mengikut suku tertentu. Dah habis ayat kena buat apa dekat sini? Titik. Dah habis ayat kena titik. Mereka dapat menghasilkan tempoh dalam tempoh masa 10 minit saja. Betul tak tempoh? Betul tak ejaan dia? Salah. Sepatutnya apa? T-E-M-P. Tempo. T-E-M-P-O. Sepatutnya O. Tempoh. Bukan tempuh. Okey, yang keempat. Diharapkan maklumat ini dapat memberikan pengetahuan kepada Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan. Semoga. Betul tak semoga? Semoga. Sepatutnya kena Semoga. Semo. M-O. Semoga. M-O. Bukan M-U. M-O. Semoga maklumat ini dapat menyemai perasaan cinta akan budaya negara kita. Sekian. Kenapa dekat sini? Sekian. Koma. Ingat. Sekian. Terima kasih. Okey, boleh faham? Boleh faham setakat ni? Boleh bezakan tak antara kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan dan juga kesalahan tanda baca? Boleh bezakan tiga benda tu? Boleh ya? Okey, kita pergi yang bukan muka teks bahasa Melayu, muka surat 81 pula yang terakhir. Surat 81. Muka surat 81 bahasa Melayu, muka teks bahasa Melayu 81. Okey, tajuk dia Seindah Pinakul. Apa benda pinakul tu? Pinakul tu, ni yang dalam gambar dia bagi ni. Nampak kat atas sekali tu. Itulah dipanggil pinakul. Minli dan Balkis ke kompleks seni budaya. Mereka ingin membeli cenderamata untuk ibu mereka. Dia orang pergi ke kedai untuk membeli cenderamata untuk ibu. Okey. Dalam teks ini dia ada kesalahan ejaan, tanda baca dan juga imbuhan. Mari kita betulkan. Mari kita tengok satu persatu. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraf tangan tempatan. Okey, kat sini dia tak ada kesalahan. Semua dah betul. Ejaan betul, tanda baca betul, imbuhan pun betul. Okey, ayat yang kedua. Manik tersebut merupakan seni kraf tangan etnik Rungus Sabah titik. Okey, yang ni pun betul. Tak ada kesalahan. Perusahaan manik menjadi sumber ekonomi majoriti wanita di Sabah. Kat sini dia ada kesalahan imbuhan. Betul ke imbuhan mem? Mualim. Ya. Yang tadi manik tersebut merupakan seni kraf tangan etnik. Ya. Bukan teknik ke? Bukan, betul dah etnik. Kalau teknik tu cara. Ini etnik ni dia sama masuk dengan kaum. Contoh kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, itu maksud dia kaum ataupun bangsa. Dia merujuk kepada orang. Kalau teknik merujuk kepada cara. Boleh faham? Boleh bezakan tak? Ya. Okey, yang ke ni. Menjadi. Betul tak menjadi? Kat sini dia ada kesalahan imbuhan. Bukan menjadi tapi sepatutnya menjadi. Dia N bukan M. Menjadi sepatutnya. Itu kat sini dia ada kesalahan imbuhan. Okey.
Tengok pula perenggan yang kedua. Kebiasaannya pinako dijadikan sebagai perhiasan kaum perempuan seperti gelang, rantai, tali pinggang dan kerongsang. Kat sini ada kesalahan apa? Kesalahan tanda baca. Sepatutnya kena ada koma. Seperti gelang. Lepas tu koma. Rantai. Lepas tu koma. Tali pinggang dan kerongsang. Kat sini dia ada kesalahan tanda baca. Sepatutnya kena koma. Gelang, koma. Rantai, koma. Tali pinggang dan kerongsang. Corak pinakul pada perhiasan mengikut motif tumbuh-tumbuhan, bunga dan haiwan. Okey, ini betul. Manik hitam, koma, putih dan merah merupakan warna asas yang sering menggunakan oleh masyarakat rumus. Betul tak menggunakan? Kat sini ada kesalahan imbuhan. Kat sini dia tak sesuai menggunakan. Menggunakan. Sepatutnya kena gunakan imbuhan apa? Menggunakan. Salah. Apa yang sesuai kakak? Manik hitam, putih dan merah merupakan warna asas yang sering Digunakan. Digunakan. Sepatutnya kena guna imbuhan di. Kalau imbuhan meng tak salah, dia tak sesuai. Sepatutnya kena guna imbuhan di. Digunakan oleh masyarakat rumus. Okey. Yang ke sini. Manik tersebut terbahagi. Betul tak terbahagi? Kat sini dia ada kesalahan. Sepatutnya kena ada terbahagi. Kena ada A. Kat sini ada kesalahan ejaan. Terbahagi kepada dua jenis iaitu manik kaca dan manik plastik. Harga manik kaca lebih mahal daripada manik plastik kerana diimport dari negara China dan Jepun. Jepun ni kesalahan ke sini sepatutnya J kena huruf besar. Kata nama khas. China huruf besar, J sepatutnya huruf besar. Rekaan manik kaca boleh mencicah ribuan ringgit. Betul tak mencicah? Tak mencecah. Mencecah. Mencicah ni kita nak makan. Mencecah. Itu kesalahan ejaan. Okey, yang terakhir sekali, usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk pemasarkan produk kraftangan. Betul tak pemasarkan? Salah, kat sini apa yang sesuai? Memasarkan. Bertujuan untuk memasarkan. Betul. Sepatutnya imbuhan memasarkan, bukan pemasarkan. Usaha kerajaan untuk memperkenalkan hiasan manik ke pasaran antarabangsa bertujuan untuk memasarkan produk kraftangan negeri Sabah. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Boleh bezakan tiga benda tu? Faham? Okey, kita ada kelas 1 minit lagi. Okey, kalau semua dah faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Bye.